fi Zilalul Quran karya Al-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasakan oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati mereka. Tafsiran ayat 230. Membangun semula rumah tangga selepas talak. Kemudian kita terus bersama ayat-ayat yang berikut yang membicarakan hukum-hukum talak. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan ayat 230. Dan jika ia menceraikan isterinya itu bagi kali yang ketiga, maka perempuan itu tidaklah halal kepadanya sehingga ia berkahwin dengan suami yang lain darinya. Dan jika suami yang baru itu telah menceraikannya pula, maka tidak ada apa-apa kesalahan kepada keduanya untuk berkahwin kembali jika mereka fikir dapat menegakkan batas-batas Allah. Dan itulah batas-batas Allah yang dijelaskan kepada kaum yang mengetahui. Penterjemahan ayat 230. Talak yang ketiga, sebagaimana dijelaskan, merupakan bukti yang menunjukkan ada kerosakan yang sebenar dalam kehidupan suami isteri ini, yang tidak ada jalan lagi untuk memperbaikkan dalam masa yang hampir, iaitu jika si suami itu sungguh-sungguh dan benar-benar hendak bercerai. Dalam kes yang seperti ini, eloklah keduanya masing-masing berusaha mencari kongsi hidup yang baru. Tetapi talak-talak yang dilakukan dengan sikap bermain-main atau gopoh-gopoh atau tolol, maka perbuatan ini pasti dibataskan agar ia tidak harus terus mempermainkan hak talak yang telah disyariatkan supaya menjadi injak keselamatan rumah tangga dan supaya ia menjadi ubat darurat untuk mengubati penyakit yang sukar diubati, bukannya supaya ia menjadi sasaran permainan gopoh dan ketololan. Dan di waktu ini dan di waktu itu, kehidupan rumah tangga ini pastilah ditamatkan kerana ia tidak lagi mendapat penghormatan dan pengawasan dari suami. Mungkin ada orang berkata, apakah dosa perempuan yang terancam hidupnya, keamanannya dan kemantapannya disebabkan sepatah kata yang keluar dari mulut seorang lelaki yang bersikap bermain-main? Kita sedang menghadapi satu realiti dalam kehidupan manusia. Apakah suatu cara yang lain untuk menghadapi perkara ini jika kita tidak menggunakan cara ini? Apakah anda berpendapat kita pasti memaksa si suami yang seperti ini supaya ia terus hidup dengan isteri yang ia tidak lagi hormati hubungan dengannya dan tidak lagi memandang hormat kepadanya? Misalnya, kita boleh kata kepada si suami, kami tidak mahu berpegang, kata kepada suami itu, iaitu kami tidak mahu berpegang dengan talak awak itu kerana kami tidak mengiktirafkannya dan kami tidak akuinya. Ini isteri awak, ia adalah di bawah tanggungan awak. Sekarang ambillah dia. Tentulah kita tidak boleh buat begitu kerana perbuatan ini merupakan satu penghinaan terhadap isteri dan terhadap hubungan suami isteri yang tidak diredai oleh Islam, yang menghormati perempuan, yang menghormati hubungan suami isteri dan yang telah mengangkatkan hubungan itu ke tahap ibadat kepada Allah. Malah hukuman yang berat, yang betul terhadapnya ialah mengharamkannya dari isteri yang ia telah mempermain-mainkan kehormatan perhubungan dengannya dan mewajibkan ke atasnya mengadakan mas kahwin dan akad yang baru jika membiarkan isterinya hingga habis iddah dan berpisah darinya tanpa rujuk dalam dua talak yang pertama itu, dan mengharamkannya dari isterinya pada talak yang ketiga secara mutlak kecuali si isteri itu telah berkahwin dengan orang lain.
Ini bermakna ia telah kehilangan mas kahwin dan nafkah yang telah dibelanjakan kepada isterinya, dan selepas itu kita mewajibkan ke atasnya nafkah iddah dalam semua keadaan. Yang penting pada kita ialah kita harus melihat pada realiti jiwa manusia dan realiti kehidupan mereka. Bukannya melayang-layang dalam alam impian yang tidak berpijak di bumi atau di alam hidup. Apabila kehidupan berlangsung seperti biasa dan si isteri telah berkahwin dengan suami yang lain selepas talak yang ketiga, kemudian suami yang baru itu telah menceraikannya pula, maka tidak ada apa-apa kesalahan kepadanya dan kepada suaminya yang pertama untuk rujuk kembali, tetapi dengan syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Jika mereka fikir dapat menegakkan batas-batas Allah. Penghabisan terjemahan ayat 230. Ya, ini persoalan di sini bukanlah persoalan mengikut hawa nafsu dan melayan kehendak keinginan, kerana mereka berdua tidak ditinggalkan bebas pada diri dan nafsu keinginan mereka dalam menentukan perkahwinan dan perpisahan itu. Malah persoalan di sini ialah persoalan menegakkan batas-batas atau peraturan-peraturan Allah, dan itulah garis-garis sempadan lingkungan hidup. Dan andainya hidup itu melampaui garis sempadan ini, maka ia bukanlah lagi bentuk hidup yang dikehendaki dan diredai Allah. Dan itulah batas-batas Allah yang dijelaskan pada kaum yang mengetahui. Terjemahan ayat 230. Di antara bukti rahmat Allah kepada para hamba-Nya ialah Dia tidak tinggalkan batas-batas peraturannya dalam keadaan kabur dan majhul. Malah semua batas-batas peraturan itu dijelaskan dalam Al-Quran, iaitu dijelaskan kepada golongan manusia yang mengetahui dan orang-orang yang benar-benar mengetahui. Itulah orang-orang yang mengerti batas-batas peraturan Allah dan berhenti di garis sempadannya. Jika tidak, maka itulah kejahilan yang keji dan jahiliah yang buta. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim.